Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita mulakan dulu sesi kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. So Assalamualaikum. Jadi apa yang minggu lepas kita dah bincangkan, hari ini kita akan sambung. Untuk yang pertama ni latih Kendiri 3.1B. Jadi dah siap kan semua? Okey. Untuk latih Kendiri 3.1B, so kita bincang terlebih dahulu untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ni dia minta pendapat. Jadi bila dia minta pendapat maknanya jawapan dia tu adalah bebas. Bagaimanapun kita mestilah merujuk kepada apakah persoalan dan masalah yang dia sebenarnya ingin bincangkan. Okey, dalam isu kita ni adalah isu berkaitan dengan risiko dan juga insurans. Daripada risiko itulah dia bawa kepada insurans apa-apa sahaja bentuk. Okey. So, kita tengok soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian faedah. Okey, menunjukkan sebahagian faedah bagi insurans kemalangan diri yang ditawarkan oleh syarikat insurans RST. Okey, so ni kita punya nama syarikat Nama syarikat syarikat insurans RST. Okey, yang ini kita kena tandakan, kena ambil sebab apa? Sebabnya maklumat ini penting. Sebab ini adalah pembekal kepada insurans tersebut. Seterusnya, kita tengok yang pertama faedah dia. Okey, untuk faedah kematian akibat kemalangan, hilang upaya kekal dan menyeluruh, hilang upaya kekal. So jumlah perlindungan adalah sebanyak 100,000. Untuk hilang upaya dan menyeluruh adalah sebanyak 200,000 dan hilang upaya kekal adalah 150,000. Kemudian premium tahunan mengikut pekerjaan. Okey, premium tahunan mengikut pekerjaan dia bahagikan kepada dua jenis. Okay? Pekerjaan yang pertama untuk kelas 1 dan kelas 2 dan pekerjaan yang kedua adalah untuk kelas 3. Yang ini kita boleh lihat di bawah ni, dia ada nyatakan dekat bawah sini, dia ada bagi tahu bahawa okey, kelas 1 adalah pekerjaan dalam industri tidak berbahaya dan bekerja di dalam pejabat. Okey, maknanya pekerjaan yang tidak melibatkan sesuatu yang membahayakan diri. Contohnya yang jenis yang bahaya ni di sektor pembinaan. Di sektor pembinaan macam contoh orang bina bangunan dan sebagainya, mereka lebih terdedah kepada bahaya kan. Ataupun kalau industri yang tidak melibatkan bahaya, contohnya orang bekerja dalam pejabat syarikat syarikat apa nama ni, syarikat pembekalan dan sebagainya kan. Okey, ia tidak terdedah kepada risiko-risiko yang boleh mengakibatkan bahaya kemalangan. Okey, begitu juga kelas 2 dia kata pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas bukan manual dalam industri separa bahaya. Okey, ini biasa contohnya kilang-kilang yang melibatkan pemasangan. Dia tidak ada melibatkan bahaya yang boleh menyebabkan ni lah. Okey, tengok kelas ketiga, pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas manual dan penggunaan peralatan atau mesin jentera. Okey, ini contoh kalau di syarikat pembinaan kan, ada mesin untuk potong batu, ada mesin untuk panjat bangunan. Okey, ada yang melibatkan scaffolding, maksudnya dia kena panjat bangunan yang tinggi beratus-ratus meter kan. Okey, so benda-benda tu semua boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kalau kita tengok harga premium tahunan dia juga berbeza. Yang tidak terdedah kepada risiko bahaya, bayaran premium dia murah. Okey. Manakala kalau yang terdedah kepada risiko, maksudnya bayaran dia adalah sangat tinggi. Kalau kita tengok dia punya jumlah perlindungan dia sama, tapi jumlah premium adalah berbeza. Okey, so soalan dia, pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan kelas 3 lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan 2? Okey, siapa nak bagi pandangan? Okey, ada jawapan. Kenapa berlaku sedemikian? Okey, adakah siapa-siapa yang nak kongsikan pandangan? Okey, Aisyah, Akilah, Arisa, Izwani,
Afika? Okey, ada pandangan? Okey, Aisyah, apa pandangan, jawapan berdasarkan kepada masalah kita? Okey, kita tengok jawapan dia lah. Semua tak nak bercakap ni. Okey, saya tengok Tengok latih kendiri 3.1B. So risiko macam yang cikgu bagi tahu tadi, risiko mengalami kemalangan bagi pekerjaan kelas 3 adalah lebih tinggi. Okey, so dia punya kata kunci dia adalah risiko lebih tinggi. Okey, so risiko untuk berdepan dengan kemalangan adalah lebih tinggi. Sebab itu dia punya bayaran premium dia adalah lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan juga kelas 2. So jawapan kita kat sini adalah risiko. Okey, kelas 3 adalah lebih tinggi berbanding dengan kelas 2. Okey, berbanding kelas 1 dan 2. Risiko apa? Risiko untuk mengalami kemalangan. Okey. So itulah punca kenapa dia punya kelas 3 adalah bayarannya lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan juga kelas 2. Okey. Baik. Kita beralih kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan nombor 2. Okey, ni kita beralih pada soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 dia kata, jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan per 1000 nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Okey. So, tengok di sini ada premium harga dia RM2.20. Kalau perokok RM12 RM2.72. Okey, kalau perempuan pula dia punya harga dia lebih rendah. Okey. Dengan nilai muka sebanyak RM120,000. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 29 tahun merokok dan yang tidak merokok. So, apa yang dia nak adalah sekarang ni berumur 29 tahun untuk kes merokok dan yang tidak merokok. Dan nilai muka dia adalah sebanyak RM120,000. Okey, yang ini kita kena rujuk balik kita punya formula yang kita dah tengok pada kelas sebelum ini. Per 1000, tengok ni. Per 1000 nilai muka insurans. Kemudian dia nak umur 29. So kita keluarkan maklumat untuk umur 29 tahun. Okey. So apa formula dia? Cuba kita pergi balik kepada mana hari tu kan? Yang kita dah dah bincangkan. Muka surat berapa dah itu? Yang melibatkan kes ini? Ni. 18. Okey, muka surat 81. Okey. So kat sini dia dah bagi kan contoh macam mana kita nak kira premium. Ni formula dia nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium RMX. Okey. So contoh yang dia bagi untuk kes kita kat sini yang minggu lepas yang kita bincang 250,000. So kalau daripada sini penyelesaian dia contoh 100,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM2.49 ni adalah merujuk kepada jadual. So dalam kes soalan kita tadi, mana muka surat berapa dah? Ni. Okey. So maksudnya premium adalah 120,000. So dia punya formula dia premium tahunan. Okey. Premium tahunan sama dengan nilai muka. Betul kan formula dia? Nilai muka bahagi dengan RMX darab dengan apa? Mana lah?
muka surat tadi? 81 kan? Ini 80 berapa? 78, 79, 80, 81. Okey. Darab dengan kadar premium. Okey, darab dengan kadar premium. Okey, darab dengan kadar premium. Okey, so darab dengan kadar premium. So, nilai muka dia adalah sebanyak 120,000. Okey, so RM 120,000 bahagi dengan nilai muka per insurans adalah 1,000. So, bahagi dengan RM 1,000. Okey, kemudian darab dengan kadar premium kalau untuk perokok, bukan perokok adalah RM2.12. So, darab dengan RM RM2.12. So, kita akan dapat 120,000 bahagi dengan 1,000, kita akan dapat 120. Okey, bahagi dengan 1,000 dapat 120. Kemudian darabkan dengan RM2.12, maka kita akan dapat kadar premium tahunan dia adalah sebanyak 254 RM RM254.40. Ini kalau untuk bukan perokok. Okey. Dan kalau untuk perokok pula, sama juga formulanya. Okey, cuma bezanya adalah pada kita punya kadar premium. Ni, kadar yang di dalam sini kan. Okey, so RM 120,000 bahagi dengan RM 1,000 darab dengan RM RM2.75. Okey, so tadi kita dah kira 120,000 bahagi 1,000 dapat 120. Darab dengan RM2.75, kita akan dapat RM330. Okey, so dapat RM330. Okey, betul ke? Dapat? Dapat betul? Dapat. Okey, bagus. Tahniah. Okey, boleh tanda kamu punya latihan yang kamu dah buat, nanti boleh tanda terus. Okey, selain yang kamu dah hantar pada cikgu tu kan, boleh terus tanda. Okey, so kita tengok dalam 3.1b. Okey, kalau merokok tadi dia kata RM254. Betul. Kalau merokok dia punya kadar premium adalah 330. Tidak merokok adalah 254. Betul lah kita kira tadi kan untuk soalan A. Seterusnya kita tengok. Hitung premium tahunan bagi seorang perempuan. Okey, yang ni sekarang ni dia nak untuk seorang perempuan yang berusia 30 tahun yang merokok dan tidak merokok. Okey, sama juga. Kaedah yang sama, konsep yang sama. Okey, so kita kira. Okey, so formulanya masih lagi sama. Okey, so kita kira dulu untuk yang bukan perokok. Okey, so bukan perokok. Sekejap Okey, bukan perokok sama dengan RM 120,000 bahagi dengan RM 1,000 darab dengan kalau perempuan bukan perokok dia sama dengan RM1.23 kan. RM RM1.23. Okey. So kita akan dapat 120,000 bahagi 1,000 dapat 120 darab dengan RM1.23. So kita akan dapat bersamaan dengan RM147.60. So dapat RM RM147.60. Okey, betul. Kemudian kita tengok untuk perokok pula. Okey, so kalau untuk perokok, kalau perempuan yang menghisap rokok kita akan dapat darab dengan 1.46. So formulanya sama. 120,000 bahagi dengan RM 1,000. Okey, darab dengan RM RM1.46. So 120,000 bahagi dengan 1,000 kita akan dapat 120. Darab dengan RM1.46, maka kita akan dapat RM175.20.
sen. Okey, so kita akan dapat RM RM175.20 Okey, betulkah? Okey. So kita check jawapan. Tengok jawapan yang dibagi. Okey, untuk yang perempuan menghisap rokok RM175.20. Okey, betul. Kemudian tidak merokok ialah RM147.60. Okey, betul dua-dua. Kita akan dapat betul lah jawapannya. Okey. Betul Akilah, Aisyah dan yang lain-lain semua? Betul. Okey. Betul, cikgu. Bagus. Okey. Next kita pergi pada soalan yang ketiga. Encik Zikri menetap di Semenanjung Malaysia. Dia ingin membeli satu polisi insurans untuk motor dia. Okey, so sekarang ni kita melibatkan insurans motor. Pengiraan dia pun kena ikut yang pengiraan motor lah kan. Okey. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurансkannya. Okey, jumlah yang dia nak insurансkan adalah RM85,000. Umur kenderaan 6 tahun, kapasiti enjin 2494cc, NCD dia ada 30%. Hitung premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga berdasarkan kepada tarikh motor 2015. Okey, so tarikh motor 2015 kita kena buka balik mana kita punya yang insurans motor tu kan. Okey. Ni. Tarikh untuk polisi insurans. Okey, so kita tengok balik pada jadual ini pada berdasarkan yang 2015. So kita kena merujuk kepada jadual yang diberi ni. Okey, macam mana kita nak mengira kita punya nilai premium insurans. So, kat sini tengok kadar bagi 1,000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu yang melebihi nilai 1,000. Okey, so kita tengok contoh. Ini contoh yang kita dah bincang pada minggu lepas. So, kalau nilai komprehensif, maksudnya caranya macam ni. 1,000 yang pertama adalah bersamaan dengan berapa. So, sekarang ni kita tengok soalan kita tadi. Okey, soalan kita tadi. Yang pertama kita tengok pada kapasiti enjin. Okey, kapasiti enjin. Kita ambil yang komprehensif dulu. Untuk komprehensif. Okey. Okey, yang ni cara yang lebih mudah. Kita guna kaedah yang macam dia buat. Iaitu kita buat jadual. Okey, kalau komprehensif, okey, sisi dia adalah 2494 cc. So 1. Okey, 1 Yang pertama kita lihat dia punya ni, jadual dia. Saya tak nak buka pergi balik, buka pergi tutup balik. So saya buka terus dekat buku. Okey. Dia kata cc dia adalah 2,500 cc. So kalau 2,500 cc maknanya dia berada dalam lingkungan melebihi 2,200 kurang daripada 3,000 kan. Okey, dia sekarang ni dia nak buat dia nak buat untuk di Semenanjung ke di Sabah Sarawak. Okey, polisi insurans Semenanjung. Okey, sebab dia nak buat ia menetap di Semenanjung kan. Jadi kalau 3,000 cc, polisi untuk komprehensif adalah RM372.60. 1,000 yang pertama adalah 1,000 pertama bersamaan dengan RM berapa? 372. Okey, RM372.60. Okey, kemudian apa lagi yang kita kena lihat? Untuk yang komprehensif dia punya jalan kerja dia panjang sikit kan? Okey, yang pertama kita akan lihat pada jadual.
Okey, yang kedua kita kena lihat pada dia punya pengiraan dia adalah okey, RM26 darab dengan okey, yang kedua RM26 darab dengan okey. So nak kira yang ini darab dengan berapa yang berbaki ni, okey kita ambil 85,000. Okey, yang ni kita kena letak ke tepi. Okey, RM85,000 bahagi dengan tolak 1,000. Okey, so kita kena tolak dulu 1,000. Okey, 85,000 tolak 1,000, so kita akan dapat 84,000 lah. Okey, so kat sini kita akan dapat 84,000. So 84,000 kemudian bahagikan dengan 1,000. So 84,000 bahagi dengan 1,000 kita akan dapat 84. Okey. So maknanya RM26 darab dengan 84 kita akan dapat RM 2,184. 2,184. Okey, 2,184. Okey. 2,184. Kemudian yang ketiga. Okey, yang ketiga kita kena kira untuk premium asas. Okey. Premium asas. Okey, premium asas adalah sama dengan yang satu tambah yang dua. So RM372.60 tambah dengan 2,184, maka kita akan dapat sama dengan RM372.60. Okey. So kita akan dapat RM2,556.60. Okey. Kan? Selesai. Itu baru premium asas. Kemudian yang ketiga, kita tahu kat sini bahawa dia ada NCD sebanyak 30%. So maksudnya akan ada diskaun. Okey, NCD tu maksudnya diskaun lah. Senang cerita diskaun untuk NCD. So 30%, maksudnya 30% darab dengan 2,556.60 sen. So kita akan dapat RM766. So dapat RM RM766.98. So yang terakhir kalau kita nak tahu berapakah dia punya premium kasar. Okay, so premium kasar bersamaan dengan RM 2,556.60 tolak dengan RM RM766.98. So RM 2,556.60 tolak RM RM766.98. So kita akan dapat so dapat RM RM1,789.62. Betul ke? Betul kan? Good. Bagus. Baik. Seterusnya, kita nak tengok pada kes yang kedua iaitu untuk kes kebakaran. Kebakaran, kecurian. Yang kini melibatkan pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang ini formula dia itu dia bagi tahu. Untuk yang melibatkan kebakaran. Kita kena tengok kalau melibatkan kebakaran 75% daripada premium asas polisi komprehensif. So maksudnya daripada premium asas yang komprehensif. Ini kan premium asas kan? Ni premium asas dia yang komprehensif 75%. So maksudnya kat sini untuk yang kedua yang melibatkan kebakaran, yang pihak ketiga, pihak ketiga tambah kebakaran dan kecurian, ataupun kecurian. So 75% darab dengan premium asas untuk insurans komprehensif.
okey, bersamaan 75/100 darab dengan yang komprehensif 2556. Okey, so darab dengan 2556 60 sen. Okey, so sama dengan okey, darab 2556 60 sen. So kita dapat 19 okey 1970 sen. Okey, ini baru kita punya ni kan. Kita belum tolak dengan NCD. So NCD sebanyak 30% bersamaan. Okey, so NCD 30%, diskaun NCD. So kita kira 30/100 darab dengan 191970 sen. So kita akan dapat harganya adalah 575. Okey, ni diskaun yang dia dapat adalah sebanyak RM575.90. So nak cari premium kasar, okey, bersamaan dengan RM191970 tolak dengan RM575.91. So kita akan dapat okey, RM 134,373 sen. Okey, so selesailah kita punya yang NCD yang melibatkan pihak ketiga, insurans yang melibatkan pihak ketiga yang tambah kebakaran dan juga kecurian. Okey, seterusnya dia nak yang melibatkan pihak ketiga sahaja. Okey, yang melibatkan pihak ketiga sahaja, so kita boleh lihat okey, premium untuk yang pihak ketiga sahaja, so kita kena rujuk balik jadual. Okey, jadual itu ada pada muka surat 83. So kita boleh buka muka surat 83. Okey, mana 83. Okey, ni. Okey, muka surat 83. Okey, so dia punya premium ni 3,000 kan? Sebab dia 2,500cc. So dia berada dalam lingkungan ini. So RM167.40. Okey, so RM167.40. RM167.40. Okey. So kita ambil note sini. Pihak ketiga RM167.40. Kemudian kita kena ingat dia ada NCD. Okey, maksudnya dia ada diskaun sebanyak 30%. So 30% darab dengan RM167.40. So kita akan dapat okey, RM50.22. Okey, RM50.22. So nak tahu premium kasar sama dengan 167.40 sen tolak dengan RM50.22. So kita akan dapat RM117. Okey, RM117.18 sen. Okey, so betul Baik. Jadi sebelum kita teruskan kepada yang berikutnya, kita rehat dulu dalam 5 minit and then nanti cikgu akan bagi link baru untuk kita sambung perbincangan kita pada muka surat yang berikutnya iaitu pada muka surat 86.